Hi, good morning. Assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome back to my another blog for today. Untuk blog hari ini, saya akan bercakap tentang bagaimana Malaysia menangani COVID-19. Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika ucapan beliau berkata bahawa Malaysia berada di tangga yang keempat di seluruh dunia dari segi kepuasan hati rakyat dalam usaha kerajaan mengatasi masalah COVID-19. Di tangga pertama adalah China, diikuti oleh Vietnam, dan di tangga ketiga dikongsi di antara UAE, India. Berdasarkan pada ranking ini, kita juga mendahului negara Singapura dan Indonesia. Kedua-dua negara ini berada pada ranking yang ketujuh. Ini juga membuktikan yang Malaysia mempunyai sistem perubatan yang berkelas dunia dan kerajaan telah mengambil langkah yang agresif untuk menangani COVID-19 ini, dan dalam masa yang sama kerajaan tetap tidak mengabaikan kebajikan rakyatnya. Kejayaan Malaysia dalam mengatasi COVID-19 ini adalah sesuatu yang amat luar biasa, dan peningkatan kes COVID-19 di Malaysia berlaku setelah 2 minggu krisis politik yang telah menyaksikan pemerintahan bertukar tangan tanpa melalui pilihan raya, dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dipilih sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Usaha Malaysia ini diketuai oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baba dan Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Nur Isham Abdullah. Mereka dan pasukan profesional Kementerian Kesihatan ini dimantapkan lagi daripada barisan pemimpin politik yang bertindak cukup agresif di bawah Majlis Keselamatan Negara bagi memastikan COVID-19 di Malaysia adalah terkawal. Segala usaha telah diselaraskan di bawah Majlis Keselamatan Negara dan ianya menjadi kunci utama. Segala arahan dan info terkini adalah konsisten, jelas, berfakta dan dapat diakses di semua peringkat media, sama ada media massa maupun media sosial. Malaysia begitu agresif membuat pengesanan kepada mereka yang berisiko dijangkiti dan kontak mereka, dan mereka semua ini telah menjalani ujian saringan COVID-19. Dan semua ini telah dilakukan sejak peringkat awal pelaksanaan PKP lagi. Pada peringkat ini, Malaysia hanya mempunyai test kit ujian COVID-19 yang amat optimum, dan semuanya bergantung kepada pengesanan secara agresif terhadap mereka yang berpotensi dan berisiko dijangkiti, termasuklah kontak rapat mereka. Kesannya, Malaysia kini sudah merekodkan kadar jangkitan dan kematian yang rendah. Malaysia juga telah mula melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana banyak kelonggaran telah diberikan secara berperingkat. Di peringkat Asia Tenggara, Malaysia boleh dilihat sebagai negara yang paling selamat dan berjaya menjadikan graf COVID-19 flatten curve. Pada bulan Mac, Malaysia mula dilanda COVID-19 dengan teruk. Kes positif pada ketika itu adalah 3 kali ganda paling tinggi dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Pada ketika itu, virus corona sudah berada di seluruh Malaysia. Di setiap negeri, di setiap bandar sudah ada virus COVID-19. Gelombang ini bermula dari satu perhimpunan keagamaan di Seri Petaling. Bukan hanya di Malaysia, malahan perhimpunan ini turut membawa virus COVID-19 ke negara Brunei. Walau bagaimanapun, sehingga ke hari ini masih belum dapat dikenal pasti siapakah pembawa pertama virus COVID-19 di perhimpunan tersebut. Namun semua itu menjadi satu kronologi yang hebat bagaimana perjalanan Malaysia melawan COVID-19. Malaysia dengan pantas telah mula melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Itu bermula pada 18 Mac tahun 2020. Pelaksanaan PKP berjalan sehingga fasa yang keempat, dan pada 4 hari bulan Mei yang lalu, Malaysia telah mula melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan dengan amat ketat. Sekatan jalan dibuat, semua perhimpunan dan program tidak dibenarkan, sekolah ditutup, semua pejabat kerajaan dan swasta ditutup, semua jenis perniagaan yang bukan esensial juga ditutup. Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa sejak 18 Mac 2020 dan dilanjutkan daripada PKP 1, PKP 2
PKP 3 dan PKP 4 dan sekarang telah dilaksanakan PKPB, ini telah membantu memberi ruang bagi pihak kerajaan dalam pelaksanaan pelbagai aktiviti dan tindakan kesihatan awam untuk membendung penularan COVID-19 di Malaysia. Ini termasuklah pengawalan pintu keluar masuk antarabangsa, penyaringan bersempelan individu yang berkenaan, pengesanan secara aktif dan pendekatan tertumpu bagi kumpulan yang telah dikenal pasti berisiko tinggi. PKPD juga telah dilaksanakan bagi kawasan yang mempunyai kes positif yang tinggi, di mana semua perniagaan ditutup sepenuhnya, jalan di semua tempat ditutup sepenuhnya. Kawasan PKPD ini dikawal ketat sepenuhnya oleh anggota tentera dan polis. Klinik sementara juga didirikan dan bekalan makanan juga disediakan. Tiada siapa yang boleh masuk dan keluar daripada kawasan. Perintah kawalan pergerakan diperketat. Tiada siapa dibenarkan keluar rumah. Setiap individu yang berada di kawasan PKPD ini diwajibkan menjalani ujian COVID-19. Kesannya, kes COVID-19 di Malaysia mula menunjukkan penurunan. Pada 14 April, Filipina sudah mula mendului Malaysia dalam kes COVID-19. Keesokan harinya, Indonesia sudah berada di atas Malaysia. Dan mengejutkan, 2 hari kemudiannya, Singapura juga berjaya memintas Malaysia di dalam kes COVID-19. Singapura dengan populasi penduduk sekitar 5 juta orang sahaja, kini sudah mula merekodkan 15 kali ganda kes COVID-19 lebih tinggi daripada Malaysia. Malaysia antara negara yang boleh dicontohi di seluruh dunia kerana kejayaan kita menurunkan jumlah kes COVID-19. Yang paling hebat dan harus dipuji adalah sikap rakyat Malaysia secara keseluruhannya terhadap pematuhan mereka mematuhi PKP. Tahap pematuhan PKP adalah sehingga 95% berjaya dicatatkan. Tahap pematuhan yang tinggi terhadap PKP ini juga telah menjadi antara faktor kejayaan Malaysia menurunkan kes COVID-19. Ketika ini, kes COVID-19 di Malaysia sudah terkawal. Namun pada pertengahan Mac sehingga awal April, Malaysia adalah negara yang mencatatkan kes COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Kini, kita patut berbangga dengan kejayaan tersebut. Dan di sebalik semua itu, kita patut berterima kasih kepada semua insan-insan yang bekerja keras untuk memastikan kita berjaya melalui semua ini. Para frontliner kita, pasukan petugas Kementerian Kesihatan, doktor, nurse, semua kaki tangan Kementerian Kesihatan, asgar, polis, rela dan backliner yang bertugas siang dan malam bagi memastikan COVID-19 di Malaysia berada dalam keadaan yang terkawal. Namun kini, janganlah kita lupa bahawa perjalanan kita masih jauh. Kita belum memenangi COVID-19. Selagi tiada vaksin dihasilkan, kita tidak boleh menarik nafas lega. Patuhilah perintah kawalan pergerakan bersyarat walaupun banyak kelonggaran yang diberi. Kita perlu sentiasa berhati-hati dan mengikuti SOP kesihatan yang telah ditetapkan. Saya rasa ramai yang salah anggap bahawa perintah kawalan pergerakan bersyarat ini seolah-olah kita sudah bebas daripada PKP. Hakikatnya, kita perlu hidup bersama dengan COVID-19 dengan cara berusaha menghindari diri kita daripada dijangkiti virus tersebut. Jadi terima kasih menonton video blog saya hari ini. Hari ini kita bercakap tentang bagaimana Malaysia menangani COVID-19. Walaupun nampak kejayaan, tetapi perjalanan kita masih jauh. So thank you for watching my video blog for today. Don't forget to like, comment and subscribe. We will see again in my another blog tomorrow. I'm Syamrin Marjani. Syamlok. Assalamualaikum. Bye bye.